Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Irfan bin Muhammad Zulkifli bernombor metrik 253122. Okey, pada video kali ini saya akan membincangkan tentang tajuk kesihatan mental, agama dan juga budaya. First, saya akan masuk tentang mengapa saya dan pasangan saya memilih tajuk ini untuk dibuat ulasan. Okey, yang pertama ialah sebab saya dan rakan memilih tajuk ini disebabkan setelah segala maklumat yang dicari, kami mendapati bahawa topik tajuk ini jarang untuk dikaji oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, terutamanya tentang agama dan juga budaya ini berkait dengan kesihatan mental. Kalau kesihatan mental, seperti yang kita tahu, sudah ramai yang mengkaji, tapi kalau berkait dengan dengan agama dan juga budaya, tidak ramai yang melakukan kajian ini. Yang kedua ialah disebabkan tajuk ini berkait rapat dengan kursus yang kami ambil pada kali ini, iaitu kesihatan mental dan amalan kerja sosial. Okey, seterusnya saya akan masuk tentang teori atau model yang berkait rapat dengan topik yang kami ulas ini. Iaitu yang pertama ialah konsep psikiatri, iaitu dalam konsep ini terdapat faktor sosial dan persekitaran, iaitu dalam topik ini mengulas tentang agama mampu merawat kesihatan mental dan juga agama juga mampu merawat kesihatan dalaman manusia, iaitu merujuk kepada roh dan dalaman manusia dan tidak dapat dipisahkan unsur psikologi, iaitu akal dan juga spiritual. Ulasan ini juga merujuk kepada model spiritual yang diilhamkan oleh Banner, iaitu model spiritual Banner yang lebih dikenali ramai. Iaitu model ini terbina melalui pendekatan yang dilakukan kepada unsur roh, akal dan nafsu. Selain itu juga, Abu Talib Al-Maki 1997 menyatakan bahawa kaedah psikoterapi Islam psikoterapi Islam ini mampu untuk merawat dan menyembuhkan masalah kesihatan mental yang dialami oleh seseorang individu. Model kaedah psikoterapi Islam ini telah dilakukan oleh ahli-ahli sufi yang terdahulu untuk merawat dan menyembuhkan masalah kesihatan mental ini, dan terbukti mampu mencegah dan menyembuhkan masalah dalaman yang berkait dengan masalah mental ini. Itu berkaitan dengan agama. Iaitu seterusnya adalah berkait dengan budaya. Budaya pula, contoh saya ambil masyarakat Melayu. Pada trend yang menjadi masalah kini ialah masyarakat Melayu kita suka untuk menerima ahli keluarga yang mengalami masalah mental, dan berbanding kaum Cina dan India, mereka lebih prihatin dan lebih mengambil berat akan ahli keluarga yang mempunyai masalah mental berbanding kaum Melayu. Itu berkait tentang budaya. Itu contoh yang dapat dilihat ialah jika diperhatikan di Malaysia, kebanyakan pesakit mental dibiarkan tidak terjaga oleh kaum keluarga mereka di jalanan, dan akhirnya turut menyumbang kepada peningkatan bilangan gelandangan, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Seperti yang kalau kita pergi ke kawasan bandar, terdapat banyak gelandangan gelandangan yang berkeliaran di sana, iaitu kebanyakan daripada mereka ialah
kaum Melayu dan mempunyai masalah kesihatan mental yang tidak dijaga dan dibiarkan begitu saja oleh ahli keluarga tanpa oleh ahli keluarga mereka, tanpa diberi keperluan asas ya sepatutnya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri bin Sanusi, bernombor metrik 254589. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang intervensi-intervensi yang bersesuaian dengan tajuk yang kami pilih, iaitu Mental Health, Culture and Religion. Antara intervensi yang dapat dikaitkan ialah intervensi utama yang kebiasaannya diberikan kepada mereka yang mengalami gangguan mental atau kesihatan mental, iaitu yang dikenali sebagai kaunseling dan juga psikoterapi. Kaunseling dan psikoterapi ialah satu kaedah yang digunakan untuk membantu pesakit bagi memahami situasi mereka yang berkaitan dengan perasaan secara mendalam, iaitu perasaan yang mereka hadapi, bagi membantu mereka mengenal pasti situasi dan perkara yang mereka hadapi. Selain itu, sesi kaunseling juga berlanjutan dalam beberapa sesi mengikut jenis penyakit yang mereka hadapi. Antara rawatan yang diberikan ialah merangkumi konsep tekanan, simptom-simptom yang mereka hadapi dan juga cara untuk mengatasi. Oleh itu, dengan adanya rawatan kaunseling yang diberikan kepada pesakit-pesakit, dapat meningkatkan kesedaran dan juga budaya pemikiran saintifik atau dikenali sebagai scientific method. Dengan adanya kesedaran sedemikian, scientific method atau pemikiran saintifik ialah berdasarkan kepada kajian yang berkaitan dengan simptom-simptom mereka hadapi, iaitu berkaitan rapat dengan intervensi yang akan diberikan kepada pesakit, iaitu psikoterapi. Intervensi psikoterapi ini dapat diberikan kepada mereka yang mengalami masalah mental atau gangguan mental. Ia merupakan antara rawatan bersifat dua hala, antara doktor dan juga pesakit. Pesakit-pesakit boleh mendapatkan perkhidmatan tersebut di hospital-hospital kerajaan, kerana kerajaan telah menyediakan perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental melalui 4 buah institusi mental, dan juga terdapat 52 buah hospital kerajaan di seluruh Malaysia bagi memberi perkhidmatan pengesanan awal dan juga pemulihan serta rehabilitasi kesihatan mental. Selain itu, kesihatan mental juga berkait rapat dengan peranan agama. Setiap agama menekankan nilai murni dan amalan yang membawa kepada sumber dan unsur-unsur kebaikan. Berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, menganggarkan 1 juta orang mati akibat daripada bunuh diri pada setiap tahun. Peranan agama amat penting dalam mengekalkan kesihatan mental bagi manusia untuk mengelakkan gejala ini daripada terus menular. Antara intervensi yang bersesuaian digunakan ialah dengan mencari tenaga pakar dalam agama masing-masing, seperti rawatan secara holistik yang menekankan ajaran agama, kerana nilai spiritual sangat penting untuk menyembuhkan penyakit seperti ini.